Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, tadi kita sembang-sembang tu, jadi saya sukalah kalau nak berkongsi sedikit, macam kita punya objektif, kita ulang sikit objektif kita dan apa kata kawan-kawan yang belah pagi tadilah tentang modul ni. Jadi cerita dia, daripada awal lagi kelas ni saya selalu terangkan, saya selalu tegaskan yang objektif kita ada dua, iaitu kita belajar kenal kalimah, makna pembahagian kalimah, berapa kali apa yang Sorry, teacher, gelap, skrin gelap. iya tadi tengah Barulah nak dia. loading gambar. Loading. Baru dia. Lambat sikit dia. Saya hari ni Baru dia. bersiaran dari tepi pantai tu. Kat rumah lah tu maknanya. Woi, Daripada malam-malam rumah. baik pohon nyor. Saya macam kat luar negara, masa berbeza. Tapi sebenarnya taklah. Jadi kan Macam kat Terengganu je, teacher. Terengganu malam. Ni bukan ni kat Maldives ni. Siang Oh. lagi. Allahu alam, tak tahu. Lepas tu kita punya objektif tu dua saja, iaitu kita kenal kalimah. Bila kita kenal pecahan kalimah, ini harf, ini isim, ini fi'il, dan kita dah mudah sikit. Kalau kita jumpa harf, macam mana nak terjemahkan? Kalau isim, macam mana kita terjemahkan? Itu yang kita belajar. Dan juga fi'il, macam mana nak terjemahkan? Jadi kalau fi'il madi, kita tambah telah. Kalau fi'il mudhari', jangan letak telah. Kalau majhul, kita tambah di, kita tukar. Benda-benda macam itulah. Itulah yang kita belajar. Tetapi pelajaran ini akan tinggal pelajaran, ikan hanya kenangan apabila kita tidak praktikkan. Jika kita tidak buat, dia akan jadi kenangan je lah. Jauh seronoknya gitu-gitu. Kita dulu gini. Tapi kalau kita tak buat. Jadi itu yang lacking bagi saya kepada kebanyakan modul ataupun kebanyakan pelajaran bahasa Arab. Lagi satu, orang tak tahu. Orang belajar teori tapi tidak tahu bagaimana nak gunakan teori itu tadi. Jadi Apply. cara nak apply mesti kita gunakan juga bahan yang Allah dah beri kepada kita ni, iaitu Al-Quran. Jadi kita fokus tujuan kita tu nak faham Quran. Jadi kita yang belajar Nahu tu mesti kita kembalikan kepada Al-Quran. Jadi kat situlah yang saya kata, lepas daripada intensif Ramadan ni, semua orang yang belajar ni mesti berusaha untuk buat, nak praktik tu, walaupun satu ayat, satu perkataan demi satu perkataan, satu ayat demi ayat, tapi kita mesti memulakan langkah. Jadi hari ni kita teruskan latihan kita semalam sampai ayat 7. Jadi kita buat sama-sama, kita cuba terjemahkan. Jika ada soalan tentang tu, maknanya tentang apa yang kita buat ni semalam kan, dan hari ni, terus je tanya. Kalau belum masanya, saya akan kata belum lah. Tapi kalau benda tu memang kurang jelas, tak apa, kita ulang. Itulah cara kita belajar. Dia kalau mesti buat, macam orang masak lah kan. Ada resepi je, kumpul resepi banyak-banyak tapi tak pernah masak, kita tak akan tahu. Susah ke, senang ke, kita tak akan tahu. Jadi kalau kumpul je resepi, kita tak boleh berbangga. Nothing. Kita tak pernah, orang tak pernah merasa masakan kita. Macam itulah. Jadi kat sini, kita mesti cuba buat, baru kita tahu, baru kita dapat gunakan, baru kita nampak kita cekap ke tidak, kita betul ke, ataupun kita sangka-sangka je. Jadi mesti buat. Jangan berhenti. Lepas daripada intensif Ramadan ni, maknanya kita mesti teruskan. And I am here insyaAllah to always help siapa yang perlukan bantuan saya, insyaAllah. Tu je lah tujuan hidupnya sekarang ni. Memasyarakatkan Quran, menjadikan Quran ni sebagai tujuan hidup semua kita ni, orang Islam. Nak penuhi tuntutan. Kita dapat sampai ayat 20 lah. Kalau kita mati sebelum kita sampai habis Quran ni pun tak apa. Tapi yang penting kita dalam keadaan kita sentiasa with the Quran. Kita nak memartabatkan Quran. Kita nak follow apa yang Quran kata. Quran ni means Allah punya kata lah kan. Kita bukan sekadar retorik, bukan sekadar lip service. Kita kata kita mesti ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita Quran pun kita tak faham. Maknanya kita tak ada usaha. Bukan saya kata kita sekarang ni tak ada usaha. Maksudnya saya nak
gemburkan semangat tu. Jadi supaya terus istiqamah. Jangan beralasan kita tua lah, kita dah pencen lah, kita ada cucu lah nak pergi konvo cucu semua tu. Jangan jadikan tu alasan, tapi jadikan tu sebagai satu peluang untuk kita teruskan. Mungkin dengan cucu kita boleh ajar. Tak, kita tak usah, maknanya setiap orang dalam ahli keluarga kita tu pun kita boleh sampaikan supaya pengukuhan tu berlaku pada diri kita. Kita yang dapat kukuhkan. Jangan ada alasan. Tak apa kalau tak ingat. Memang umur kita bukan umur nak menghafal, tapi kita boleh faham konsep. Umur kita ni umur faham konsep dengan tindakan. Dia mesti ada tindakan. Baik, kita buat ayat 8. Ada siapa-siapa nak baca ayat ni? Ni kena tindakan dia membaca je lah. Yang maksudnya sebut huruf tu. Cuba baca dulu. Tak nampak? Tengok Quran sendiri boleh. Laptop Kak Mazi. Okey, siapa Surah lain pun Al-Baqarah boleh kan? baca. Ya, ayat 8. Surah Al-Baqarah lah. Ya, betul. Waminan nasiman. Waminan nasiman. Macam saya baca, macam biasa tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah. Terus kita terjemah. Jadi yang mana kita dah tahu, saya tak tulis. Saya penggal je. Dan min daripada an-nasi manusia itu man. Kalau kita nampak mubtada muakhar macam ada, kita tambah ada orang yang Man tu orang yang ni. betul, dia bukan min, lepas tu dia warna hitam. Kalau dia warna hijau, min baru baris bawah, barulah kita panggil dia daripada. Tapi ni sekarang ada orangnya. Daripada yang tadi tu, wa minan nas tu, wa min. Okey, man ada. Siapa? Man siapa yang, orang yang, boleh. Kalau dalam kasih apa sikit sebab besar. Kak Mas ni tak boleh nama. Kasih kecil sikit, kasih dia punya tu. Kecil sikit. Biar semua nampak. Nak nampak semua. Lagi nampak semua. Kak Mazli tak dapat lagi buku Tak dapat. Tak sampai lagi. Belum apa, tak ada apa tu, sebenarnya Kak Mazli tak tahu nak order kat siapa. Dekat saya lah. Dekat Nisrin, dekat bukan. grup pun boleh. Dia Dia tak ada kat punya kedai. apa ni? Saya beli juga lah. Maknanya Kak Mazli kena WhatsApp lah dekat WhatsApp dekat teacher Nisrin. ataupun dekat Dekat Nisrin. WhatsApp dekat Nisrin. Ataupun dekat grup pun boleh. Kalau tak tahu tu admin, saya nak beli buku. Nanti dia contact lah. Boleh melalui boleh WhatsApp juga. tu. Boleh. Grup tu memang untuk tujuan ni lah. Kita bagi. Jadi kalau ada buku tu, maknanya dah prepare sikit. Kita dah boleh. Jadi kat situ kalau salah, kita betulkan. Itulah caranya. Boleh tanya Kak Su macam mana dia buat. Jadi mula-mula kan, okey Kak Su, betul tak Kak Su? Mula-mula masa Kak Su dulu belajar tu, dia buat. Tahun lepas, dia terjemah dulu sendiri. Cuba. Dia terjemah, dia tulis. Lepas tu jumpa dengan saya, maknanya online lah. Dia pun semak. Lepas tu kalau dia kata telah berkata iya ke, akan saya kata tu salah, betul kan? Jadi dia pun betulkan. Ini maknanya semakkan buku. Maknanya ada buku latihan ni. Ada. Inilah memang macam ni, sebiji macam ni. Maknanya tak ada jawapan kecuali ada clue. Ada clue. Ada clue. Tapi kita yang kena betulkan dia punya nahu. Contohnya yaqulu. Kita tahu perkataan dia, kosakata dia ialah kata. Jadi tapi dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi kita terjemahkan siapa ni? Siapa pelaku dia? Ya. Jadi ia apa? Ia berkata. Bolehlah kita letaklah dekat sebelah kata tu.
Ia berkata. Macam itulah. Lepas tu Hmm. amanna. Amanah. Beriman. Okey, kita Madi. tengok kat bawah fi'il madi. Jadi kita tambah telah. Ya, kita tambah telah beriman oleh siapa? Oleh Kami. kami. Ada na. Telah beriman oleh Oleh kami. kami. Okey, bila Dengan kepada. Kalau Kepada. beriman ni kepada, tak sesuai dengan. bukannya dengan Dengan maknanya kalau be ni boleh dengan ataupun kepada. kalau kita nak kita kena tengok dalam buku kita lah. Buku kaedah. Dalam buku kaedah, masa kita belajar tentang harfu jar, kita ada dua jawapan tu kan. Kalau B, ada yang B kita terjemah sebagai kepada, ada yang kita terjemah sebagai dengan. Kita bagi dua. Macam bismillah dengan nama Allah Dengan, kan. betul. A'udzubillah kepada Allah. Jadi perkataan yang beriman, perkataan apa lagi, ada setengah-setengah perkataan tu tak boleh perkataan dengan, dia guna kepada. Kepada. Macam ni lah. Jadi ni pelajaran awal-awal dulu. Baik, kita masuk balik mushaf latihan. Yang ini sesuai dia kepada. Beriman kepada Allah. Allah. Okey. Kepada Allah dan sama juga kepada ya, kepada al-yaumi perhatikan bagi. Macam mana perhatikan al-yaumi. Ini frasa apa? Frasa apa? Frasa alif, ada alif lam. Di sini pun ada alif lam. Ya, frasa sifat. Betul. Jadi kita tambah yang. Kita tambah yang. Apa perkataan ni kalau kita tak ingat tak apa, kita agak-agak ke dulu, lepas tu baru kita semak dengan panduan, buku panduan. Tapi kat yaumi ni kita dah tahu kan? Hari. Hari kepada hari yang kemudian. Kemudian. Yang akhir boleh juga. Tapi yang macam lebih cantik dia kemudian lah. Hari yang kemudian. Okey. Wa ni waw hal. Bukan waw hal. Jadi kalau waw hal, terjemahan dia apa? Dalam keadaan. Dalam keadaan ataupun sedangkan. Kita belum belajar dalam keadaan tu. Apa yang jawab tu? Sedangkan. Maknanya waw ni bukan dan maknanya ya. Ada banyak maksud. Gitu. Selama ni Kak masih ingat mesti Dan je. Ya, betul. Tapi kalau dan pun tak boleh ingat, macam sedih jugalah kan. Tapi sekarang ni kita at least kita tahu satu dan. Alhamdulillah. Ingat waktu adalah dan tu je. Betul? Tak tahu yang dia boleh diterjemahkan selain daripada dan. Okey, nanti jangan terperanjat. Kalau jumpa B ni pun ada banyak lagi maksud lain. Tapi untuk modul 1 ni jangan terperanjat. Jadi kita tak payah belajar yang banyak-banyak tu. Kita belajar yang kita nak pakai je dulu. Macam orang masak, saya suka gunakan analogi orang masak lah. Mula-mula belajar masak, takkan terus nak buat kek chiffon kan? Takkan terus nak buat patin tempoyak kan? Dia mesti belajar goreng telur dulu, hanya sikit. Yang penting ada tools, ada alat. Lepas tu ada benda yang bahan yang paling asas. Gitulah kita ajar ni. Jadi kita belajar. Mula-mula B tu dua je maksud. Dengan, kepada. Wow tu kita bagi maksud dua juga. Padahal sedangkan ataupun dan. Tapi dia ada lagi maksud lain. Ada, nanti bila kita jumpa baru kita buat. Kita tambahlah. Bila kita dah kukuh tentang perkataan sedangkan ataupun dan. Jadi dah kukuh. Baru kita tambah lagi. Baru kita tambah. Kita naik lagi step up. Gandakan. Tambahkan kita punya pengetahuan. Macam doa yang saya duk baca sebelum kelas tu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jadi tambah. Kita minta Allah tambahkan. Tapi yang ada ni kena faham dulu. Dia macam buat sikit-sikit. Kalau tidak nanti kita yang rasa penat. Lepas tu penat nak give up. Syaitan suka kalau kita give up. Dan kepada hari yang kemudian sedangkan
Ma ni warna hijau. Jadi Teacher, terjemahan dia kejap kejap teacher. mm-mm. So kita nak guna sedangkan tu Tengok kita kat kena bawah. tengok pada Betul. pemakaian. Yes. Okay. Boleh tengok kat bawah tu. Clue dia. Hal tu lah ya. Hal. Kalau So, hal, kita kata wow. tak ada yang coding tu ya. Tak ada Ah. yang coding tu. So kita nak kata ni dan ke ataupun sedangkan. So kita kena tengok konteks ayat tu Betul. lah ya. Betul. Satu kita boleh tengok konteks. Lepas tu kita boleh semak dengan kitab lah. Tu tafsir dia. Tapi itu belum lagi kan. Jadi kami dah tolong mudahkan ni. Al-Bayan ni kita buat supaya kita mudah dulu. Kita belajar ni sikit dulu. Ni kita bagi dulu. Spoon feed dulu makan. Dia bagi dulu. Kenalkan Macam baby dulu. lah. Ya, Baby tadi dah Kak kenalkan Mbak dia kata dulu. Kak Su tadi tu, ni tadi Kak. Kita lah tu. Tak apa. At least dah mula. Kalau pergi tadika pun tak mau, terus nak masuk college macam mana? Gitulah. Sedangkan tidak home Mereka mereka tak payah terjemah lagi, dah tahulah, tak tulis. Maksudnya tak payah tulis. Be dengan. Kalau tak terjemah pun tak apa. Biasanya bila ada ma macam ni, ma lepas tu ada be, dia memang maksud dia tidaklah. Kalau terjemah pun tak ada masalah. Kalau tak terjemah pun tak apa. Dia tidak mengubah apa makna dia lah. Sedangkan tidak mereka dengan mukminina. Okey, ingat lagi tak masa belajar isim. Ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Dia menunjukkan apa dia punya bentuk ni. Bentuk dia apa? Makrifah ke nakirah? Nakirah, betul. Sebab tak ada alif lam. Okey, jadi lepas tu dia jantina dia laki ke perempuan? Lelaki. Okey, lelaki. Jadi muzakkar. Lepas tu dia sikit mufrad ke duaan ke banyak? banyak. Banyak. Jadi kalau ada macam tu jamak. Jadi kalau jamak macam mana kita nak terjemah? Kita tahu ni maknuk ni beriman ni, tapi apa yang beriman ni? Sebab dia isim kan? Orang-orang yang beriman. Isim lah tu dengan orang-orang yang beriman. Okey. Kemudian kita zoom out, kita cuba terjemah, kita baca apa yang kita terjemahkan tu tadi. Dan daripada manusia itu ada orang yang ia berkata telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Padahal ataupun sedangkan tidaklah mereka dengan orang-orang yang beriman. Kita kata tidaklah Kenapa mereka. teacher kata, sorry teacher, kenapa teacher kata tadi tak payah kita tulis macam tidaklah mereka tu? Kenapa tak payah tulis? Kalau dah tahu tak payah tulis sebab kita dah buat banyak kali. Kalau macam rasa nak tulislah, boleh je. Tapi saya kata kita dah buat few times. Jadi dah home tu dah jumpa banyak kali, dah tahu dah mereka. Tak payahlah tulis. Gitu. Yang susah-susah aja. Yang susah je lah bagi saya lah. Tapi kalau nak tulis dah ada dalam mushaf yang panduan tu, dah boleh check dah. Yang ni boleh tengok kat sini. Ni ayat 60. Ayat ni muka surat 3. Boleh check kat sini. Ni dah ada dah siap-siap tulis semua. Jadi saya tak payah tulis lah. Buka. Yang ni yang ada jawapan. Jadi kalau kita tulis, kita boleh check against this one. Macam itulah. Baik. Jadi daripada situ boleh tak kita dapat maksud dia? Maknanya sebahagian manusia ni daripada kumpulan manusia yang ada juga manusia ni yang dia berkata. Apa yang dia kata? Jadi kat sini kita boleh nampak dia kata. Ini kalau dia berkata apa? Ini quote unquote. Open inverted commas. Telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. So kita nampak. Mereka cakap macam ni. Maknanya ni dakwaan. Lepas tu Allah
serlahkan. Padahal ada change of idea, change of direction. Tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Macam tu. Sebab saya kata awal-awal dulu, Quran ni dia tak ada inverted commas, dia tak ada koma, dia tak ada kata seruan, tapi baris dan juga kedudukan perkataan dan peranan harf tu semua adalah suara kepada ataupun tanda baca kepada dan memberikan konteks kepada perkataan-perkataan ni semua. Tapi kita kena buat macam ni. Maknanya slowly kita try satu. Yang kita baru tahu satu, kita buat satu lah. Dan daripada manusia itu. Bila kita dah buat jawapan tu, kita take a step back, read again. Kita baca semula. Jadi kita make sense apa yang kita baca tu. Nanti this is the practice. Boleh buat tak? Boleh. Boleh semak tak? Boleh. Buat sendiri boleh tak? Boleh. Macam kalau rasa susah nak buat sendiri ni, doa. Nanti Allah datangkanlah bantuan. Allah tu dekat je. Mata Nasrullah. Tapi tak adalah susah sangat sampai kita kena tarik-tarik rambut ke stres tu tak. Tak. Ingat surah 20 ayat 2 Allah kata, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ini untuk menyusahkan kau. Supaya kau susah. Tak. Allah bukan nak buat macam tu. Jadi kita nak Teacher, ya. boleh tak teacher nanti sharekan your doa yang selalu teacher baca tapi dalam tulisan lah. Boleh. InsyaAllah, Dapat kita practice jugalah. baik. Pagi Okay. tadi tu sebenarnya saya ada share pagi tadi tu dalam Yang pagi kelas pagi tu tadi. ya? Mm-mm. Okey. Bolehlah juga kalau kata nak. The same doa. Ada same doa yang pagi tadi. Pagi tadi masuk ke kelas tak kan? Tak, Tak tapi ada, nampak tak ada. dalam Nampaklah. WhatsApp. Tapi macam ada tulisan. Tulisan tu. Tadi saya Kak Mazi laptop tu gelap ada? masuk. Kak Mazi punya laptop tu gelap habis hati tak perasan. Yang ni masuk handphone. Tak Sorry, teacher. berapa dengar akak cakap apa? Tak, Kak Mazi punya laptop tiba-tiba gelap ni masuk handphone. Tak Ya Allah. perasan yang bateri dah habis laptop, insyaAllah. Sorry teacher. Bateri habis. Tak perasan ni masuk handphone. Allah Minta musta'an. maaf ya. No worries. Okey. Menota kelas pagi tadi. Ni kan. Saya tadabbur sikit je lah cerita dia pasal doa ni. Jadi doa ni ada 3 bahagian. Ni kita doa. Minta Allah baiki kita punya sikap. Minta Allah tolong kita ni mengenai sikap kita lah. Attitude kita dalam menuntut ilmu. Jadi kita minta pada Allah, Ya Allah, manfaatkanlah oleh Engkau akan kami dengan apa yang telah mengajar oleh Engkau akan kami. Dah boleh cuba terjemahan ni. Jadi sikap tu macam mana? Kita minta Allah jadikan kita ni mudah mendapat, mudahkanlah aku mengambil manfaat daripada dulu-dulu. Dulu yang kita belajar, kita ni dulu macam mana? Pelajar cemerlang dalam bahagian matematik ke, kita pekerja yang hebat ke, tu semua adalah ajaran juga. Kita belajar kan? Kita belajar jadi jadinya pelajaran tu semua sekarang ni sikap kita ni kita minta Allah pandaikan kita, tolong kita macam mana nak nak ambil manfaat daripada yang dulu-dulu kita belajar. Jadi bukan semua tu yang kita dulu-dulu kita belajar tu sia-sia. Tapi nak jadikan kita ni, kita minta Allah betulkan sikap kita, attitude kita. Macam mana nak dapatkan yang paling bermanfaat untuk kita lah. Jadikanlah aku dapat mengambil manfaat dengan apa yang yang Engkau telah ajarkan aku ataupun ajarkan kami. Dan ni sekarang. Yang ni pula masa sekarang. Masa sekarang maksudnya macam mana? Masa kini lah sebab dia pun gunakan fi'il fi'il yanfa'una. Sekarang ni masa kita dengan keadaan keluarga kita ke sekeliling kita, suasana kita, kemudahan yang kita dah ada. Jadi kita minta pula Allah ajar kita apa yang paling bermanfaat untuk kita sekarang.
Makna bermanfaat ialah kita minta taufik, kita minta bimbingan yang paling sesuai, yang paling efektif. Maknanya kalau kita mati hari ni, kita akan dapat saham kita tu, kita dapat dividen tu walaupun kita dah mati. Maknanya terus je. Paling bermanfaat ialah ilmu yang bermanfaat, dia dapat menolong kita di akhirat. Jadi tentulah kita, Allah lorongkan kita untuk belajar yang paling important sekarang. Apa dia? Nak faham apa yang Allah cakap, nak dapat pelajaran, nak buat tindakan. Itu maksud dia tu, bahagian kedua pada doa ni. Dan kita minta Allah tambahkan kita sesuatu ilmu. Yang ilmu tu macam mana? Ilmu tu balik semula yang bermanfaat. Bermanfaat diri kita dan juga orang lain. Anak-anak kita. Lepas tu baru kita, Nabi ajar juga kita doa yang bila ilmu yang bermanfaat tu, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat akan membentuk peribadi kita, membentuk cara berfikir kita. Jadi logik kita tu sentiasa fikir akhirat. Bila kerja akhirat, dunia ni dapat. Dunia ni akan sekali. Dia tak ada kalau ikut yang Allah katalah. Sebab dalam surah berapa? Allah kata tentang surah 28 ayat 77. Allah suruh kita ni cari akhirat. Tapi jangan lupa keperluan dekat dunia. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang nak maximize apa yang Allah bagi untuk tujuan akhirat. Surah 28 ayat 77. Cuba kita terjemah aja yang ni pun. Maknanya dengan saya lah. InsyaAllah kita dapat... kita dah boleh juga ni. Saya bantu dengan memenggal. Terus je. Dan ibtaghi. Carilah oleh engkau. Dalam. Okey. Pada boleh, dalam boleh. Apa yang telah memberikan oleh engkau, telah memberikan oleh ia akan engkau, ini baris, yes, very good, oleh Allah. Kita tambah oleh sebab dia baris dhamma, oleh Allah. Lepas tu baris fathah, tambah apa lagi? Akan daral akhirah. Ini frasa sifat. Jadi akan negeri yang kemudian. Ini negeri. Negeri yang tadi hari yang kemudian. Yang ni negeri yang kemudian. Ni maknanya negeri apa tu? Negeri akhirat lah. Negeri kita lepas kita matilah. Teacher, yang akhirah ni dia selalu terjemah kemudian, dia tak cakap akhirat dia, teacher. Dia always boleh juga. Boleh. Tempat macam saya ni, kita belajar terjemah. Jadi kita kalau boleh kita ambil yang paling dekat dulu dengan bahasa sumber dan bahasa kita. Sumber kita tak nak kita lari. Tapi pada masa yang sama kita nak gunakan aspek nahu tu. Jadi kalau dengan yang tak sesuai lah yang akhirat. Jadi kita yang kemudian. Maksud dia sama. Okey. Faham. Dan La, ni la jazam. Kalau la jazam, terjemah dia janganlah. Janganlah. Tansa, ni ada ta ni, maknanya engkau lupa. Engkau lupakan. Maksudnya engkau tinggalkan pula. Lupakan. Nasibaka, baris fathah. Jadi tambah? Akan nasib. Nasib tu maknanya keperluan. Keperluan ataupun habuan. Mana habuan dekat dunia tu? Atau keperluan lah. Dan janganlah pula, janganlah engkau lupakan akan keperluan tambah apa? Bagi engkau daripada dunia itu.
dunia itu. Maksud dia apa? Cari akhirat. Apa saja Allah bagi. Allah bagi cantik ke, Allah bagi pandai, Allah bagi kaya, Allah bagi bijak, Allah bagi apa saja yang Allah bagi. Semua tu mesti digunakan tujuan dia untuk cari akhirat. Tapi jangan shun the world. Allah tak suruh pula kita ni tak boleh enjoy. Kita bersolok lah. Kita tak nak pakai kenderaan. Kita nak duduk dalam hutan. Menyusah-nyusahkan diri tu tak disuruh. Jangan lupa sampai kita tak bersalin pakaian. Baju kita tulis satu. Tampal. Konon-konon zuhud. Tak nak naik kereta, nak naik bisikal je. Padahal boleh. Lepas tu duit tak nak bagi pada yang perlu. Sebab macam itulah. Tak nak pakai. Jadi Allah kata gunalah dunia pun guna. Tapi jadikan dunia tu jembatan ke akhirat. Jangan lupa. Dan berbuat baiklah engkau seperti mana Niwa dan berbuat baiklah oleh engkau. Ihsan tu Ka berbuat baik. berbuat baik, berkorban Seperti seperti apa yang apa yang ataupun dia baik. bila kama seperti apa yang, tapi lebih maksud dia yang sebenar seperti mana atau sebagaimana. Tapi kalau kita penggal dia memang seperti apa yang lah. Ahsana telah berbuat baik oleh ia. Ni tambah Oleh oleh Allah. Ila kepada kau. engkau. Wa Dan la jazam. La jazam. Janganlah engkau mencari. Mencari jalan. Mana mencari jalan akan Ya. kerosakan. Bukan yang akan Tak yang in between tu. akan kerosakan. Maknanya jangan cari Sebabkan jalan nak buat kerosakan di dalam bumi. di Di bumi. Bukan Boleh akan kalau sebab fathah. akan sebab fathah. Okey, nanti saya explain sikit. Inna Sesungguhnya Allah la nafiyah. Ni bukan janganlah la Tidak. nafiyah. Tidak. Sebab kat Tidak. sini bukan baris sukun, ini baris dhammah. Baris doma. Jadi tidak ia dia ya FR je. Ia menyukai. Huk. Mencintai, menyukai. Akan tambah akan mufsidin apa? Kerosakan. Ada yanun berbaris fathah di akhir kalimah. Bukan kerosakan. Kerosakan ni fasad ni tadi. Ni al-mufsidina. Macam al-mu'minina. Akan Kekuasaan. orang-orang. Bukan kerosakan tapi orang-orang. Orang-orang yang membuat kerosakan. Orang-orang yang membuat kerosakan. Dia ada mim orang-orang. Orang-orang tu mesti yanun berbaris fathah macam al-alamina. Sekalian kita boleh terjemah sekalian para ... ataupun orang-orang yang ... Macam tu. Dia kalau yang ini kita belajar masa kita belajar tentang bilangan dan jantina isim. Saya kena check kat situ. Macam mana nak terjemah bila ada ni. Jadi ceritanya ayat ni. Dan Allah kata, dan carilah oleh engkau pada apa yang telah mengurniakan oleh ia akan engkau oleh Allah akan negeri yang kemudian. Dan janganlah engkau lupakan akan keperluan bagi engkau daripada dunia itu. Dan berbuat baiklah oleh engkau seperti mana telah berbuat baik oleh ia oleh Allah kepada engkau. Dan janganlah engkau mencari-cari akan kerosakan. Mencari jalan untuk membuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak ia menyukai akan orang-orang yang membuat kerosakan. Fasad ni, kerosakan yang mula-mula berlaku ialah pada ilmu. Bila ilmu tu tak menyampaikan kita kepada tujuan penciptaan kita, iaitu menjadi hamba kepada Allah, maka kat situlah kerosakan tu berlaku. Kerosakan yang mula-mula. Bila ilmu rosak, dia akan menyebabkan rosak kepada qasad, pada tujuan.
bila tujuan dah salah, tujuan tu untuk dunia semata-mata, bukan untuk akhirat, jadi akan rosaklah pula kepada ilmu tadi, kepada qasad pada amal. Jadi ilmu tu kalau dikatakan ilmu ialah kata Imam Malik, ilmu al-ilmu ialah ma'rifatullahi wa ma'rifatur rasuli wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maksud dia apa? Maksud dia, Imam Malik kata ilmu tu mengenal Allah dan mengenal Rasul dan mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Mesti ada bukti-bukti lah. Kalau kata Imam Syafi'i pula, lagi senang. Imam Syafi'i kata, al-ilmu ma qala Allahu. Ma qala Allahu. Apa? Kita dah boleh kalau Allah, apa yang Allah cakap. telah berkata oleh Allah. Lepas tu, wa ma qala Rasul. Apa yang berkata oleh Rasul. Betul. Apa yang telah berkata oleh Rasul itu. Jadi apa yang telah berkata oleh Allah? Maksudnya Al-Quran. Apa yang Nabi kata? Hadis. As-sunnah. As-sunnah ataupun kata Nabi. Kata Imam Syafi'i lagi, selain daripada itu, wa min siwa dzalik qila wa qal. Dia kata, selain daripada itu, wa ma siwa dzalik. Dzalik qila wa qal. Hanyalah cakap-cakap kosong. Apa yang dikatakan, maknanya dikata ni, maksud dia ni, dua perkara ni adalah cakap-cakap je. Selain daripada itu, dan apa yang selain daripada itu adalah cakap-cakap orang je. Maknanya pendapat-pendapat. Cakap-cakap kosong ataupun cakap-cakap pendapat. Pendapat ni, pendapat orang maknanya boleh diambil atau boleh ditolak. Tapi ilmu adalah apa yang dikata. Itu yang saya kata tadi. Ilmu ni boleh rosak. Fasad tu berlaku. Dia mula-mula al-fasad, kerosakan. Permulaan dia pada ilmu. Ilmu ni lah salah ta'rif ilmu. Salah lah dia tu. Jadi dia akan mengakibatkan kerosakan kepada macam inilah. Lebih baik macam ni kot. Kerosakan pada ilmu. Pertama sekali rosak pada ilmu. Kemudian dia akan mengakibatkan rosak pada qasad ataupun tujuan. Qasad ataupun tujuan. Dan seterusnya rosak pada amal. Praktiknya mesti salah. Ni perbuatan. Kat situlah fasad. Fasad tu jadi macam tu. Untuk kerosakan. Jadi Allah kata jangan cari-cari jalan lah. Jadi perlu perutamakan Quran. Itulah ilmu yang kita belajar. Jadi ilmu yang bermanfaat tu kita kena minta. Minta pada Allah. Ilman nafi'an wa rizqan. Kerana dengan ilmu yang bermanfaat tadi, kita akan dapat rezeki yang baik. Maknanya kita punya fikiran tadi. Exactly macam Allah kata. Cari akhirat.
gunakan. Apa yang Allah bagi tu gunakan untuk cari akhirat. Jadi daripada situ, makanan kita, pakaian kita, rezeki itu kita gunakan. Pasangan kita, anak-anak kita semua kita gunakan untuk tujuan mencari keredaan Allah. Maka kita cari rezeki untuk makan tu akan menyebabkan anak kita tumbuh membesar dengan sumber yang halal, kita pun sumber yang halal. Jadi bila kita berdoa, doa kita ni ada dua jenis. Satu doa masalah, mana kita doa, minta. Ya Allah, luluskanlah anak aku. Ya Allah, jadi maknanya macam tu. Ataupun kita doa yang Nabi ajar, kita gunakan doa ni semua. Itu doa yang kita lafaz. Ada juga doa yang ibadah, makna perbuatan. Dengan perbuatan kita tu adalah doa. Kita sedekah. Sedekah ni ada macam-macam. Senyum pun sedekah. Itu semua pahala dikira sebagai ibadah. Jadi baca Quran, ada ibadah khusus, ada ibadah yang umum. Jadi itu semua boleh jadi doa. Maka bila kita berdoa, dengan badan anggota tubuh kita yang daging yang halal bersih ni semua, maka amalan kita diterima. Solat kita Allah terima, doa kita Allah terima. Macam itulah. Itu Nabi ajar kita. Doa yang Nabi ajar ni complete, precise, Baik-baik. concise dan complete. Dan berdapat rezeki yang baik. Dan Yes. amalan yang Dia merangkumi dunia dan akhirat. Jadi jangan adalah kita cari doa, siapa nak doakan kita. Doa Nabi doa terbaik. Jadi kita doa. Sebab Nabi punya doa ni sangat bermanfaat. Maknanya dia ajar kita apa yang kita perlu minta kepada Allah. Jadi kat situlah. Jadi bila kita buat latihan ni semua, kita betulkan tujuan kita. Jadi kita letak prioriti dalam hidup kita ni Quran. Sebab itulah ilmu yang sebenar. Jadi Allah beritahu kita ni, kisah manusia. Ada manusia ni, dia cakap je dia telah beriman. Dia kata dia beriman. Maknanya lip service je. Mulut cakap beriman. Tapi Allah kata sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kenapa jadi macam tu? Dan Allah tambah lagi, Memang cerita lagi. tak ada. Ha? Apa tu, tak di segi tindakan tu kan. Tindakan tu tak mencerminkan. Betul. Apa perbuatan mereka Betul. yang menyebabkan Allah kata mereka ni sebenarnya bukan orang yang beriman. So kita boleh cek diri kita. Kita pun macam tu juga. Kita kata kita beriman pada Quran. Kita kata kita Tapi cintakan Quran. Kita kata kita cintakan Nabi. Kita cakap je. Tapi perbuatan kita, Quran pun kita tak melambangkan, tak- tak melambangkan. lepas tu kita punya kehidupan ibadah kita tak serupa ibadah Nabi. Ibadah kita serupa tak tahu, kita pun tak tahu. Ataupun kita ikut-ikut nenek moyang sahaja. Jadi perkara macam itulah. So bila kita dapat terjemah ni, asal orang bacakan ke kita ke ataupun kita sendiri baca, kita terus dapat pelajaran dia tu. Aku ni kenapa aku buat macam ni? Kenapa? Kerana orang. Aku ni ke yang nak menipu Allah ni? Macam tu kita baca tu, dapat ke kita. Kita bukan cerita ni, baca ni, kita faham supaya kita boleh kenakan orang. Bagi dia ayat tu, bagi dia ayat ni. Biar dia kena. Tak boleh macam tu. Untuk diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya. Reflection diri. Right, sepatutnya. Sebab Allah Alhamdulillah. bagi ke kita. Ah. Jadi kat sini kita pun Alhamdulillah teacher telah terjemahkan doa yang kita baca tiap-tiap pagi tu. Tadabbur doa tu sebenarnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah. Macam itulah maksud saya kata tu. Jadi kita nampak lah. Jadi kita tak nak ada alasan. Kita mesti nak tahu apa yang Allah bagi tahu kita. Supaya kita tak ada siapa dalam hidup kita ni yang boleh rasa dia selamat. Dia tak boleh rasa dia, okay, saya masuk syurga. Sebab apa? Kalau terjemah ni, kafir, aku Muslim. So aku dah selamat. Sedangkan kafaru ni, ingkar. Allah kata. Ada juga orang yang dia tak tahu pun dia ingkar. Dia ingat dia beriman. Sebab dia cakap dia beriman. Nyanyi semua beriman. Iman adalah nyanyi. Ni. Tapi tahu, tapi tak buat. Tapi tindakan macam orang tak beriman je. Macam itulah. Orang beriman dalam ayat-ayat yang lain Allah ceritakan pula. Ini dia orang beriman. Lepas tu kita tengok, ya Allah, aku tak ada pun yang tu. Nama kita memang tak ada dalam Quran. Kelas ni ke semalam yang saya cerita pasal ayat 280 tu. Ya kot. Yang waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah.
Kan selalu kita akan rasa Oh. rasa kita selamat sebab kita dah Muslim. Oh, tak. Tak ada kan ayat tu. Ha ni. Cik kita terjemah sikit je. Wa dan qalu Allah berkata Berkata oleh siapa? Oleh mereka. oleh mereka. Lan Lan. okey. Kita tak apa. Kalau lupa kita tengok yang mushaf latihan sebab dia masih lagi dalam yang sama ni. Ayat 80. Okey. Wa qalu. Lan dia huruf nasab. Tidak sekali. Sekali-kali. Tidak sekali-kali. Alhamdulillah ada yang boleh bantu dia ingat. Tamassana. Itu Ia. Siapa yang menyentuh? Ia. Ni Ia. perempuan ni. Ia menyentuh. Tambah apa? Ada dhamir selepas akan kami. Tambah akan. Sebab ada dhamir selepas fi'il. An-naru. Tambah oleh api. Oleh api neraka. Api neraka. Itu. Illa kecuali ni maf'ulun fi, tak perlu belajar, saya tolong. Dalam ayaman beberapa hari makdudat ni firasa sifat, jadi kita tambah Ya. yang dibilang, yang boleh dibilang. Yang boleh dibilang ataupun hari yang tertentu lah. Kita boleh cakap tertentu lagi senang. Yang tertentu. Ni orang ni kata. Ada orang dia kata macam ni Allah kata. Dan mereka telah berkata oleh mereka. Tidak sekali-kali ia menyentuh akan kami oleh neraka itu. Kecuali dalam beberapa hari yang tertentu. Maknanya boleh dibilang lah. Saja. Dalam arti kata lain dia kata. Kalau kita masuk neraka pun sekejap je. Kita orang tak akan masuk neraka sebab kita orang Islam contoh. Yahudi cakap ni. Memang Orang Yahudi cakap macam tu. Tapi Hmm. tujuan dia untuk kita ni ambil pelajaran. Kadang-kadang kita rasa yakin benar kita ni punya amalan tu. Sampai kita lupa. Allah suruh tanya. Qul. Macam mana? Qul. Macam mana kita kata kita diterima dalam keadaan kita tak faham pun kalam Tuhan kita. Macam itulah. Macam mana kita boleh confident ni? Dalam solat pun kita tak tahu apa kita sebut. Jadi, qul. Katakanlah. Ni fi'il amar. Katakanlah oleh engkau. Istifham. Adakah ittakhadtum. Fi'il madi. Kalau fi'il madi tambah. Telah mengambil oleh siapa? Oleh kami. Antum. Oleh Kamu semua. Yes, oleh kamu. Inda di sisi. Tambah ni frasa nama. Yes, bagi Allah. Ahdan. Baris atas tambah MFB. Bagus. Akan ahdan. Satu perjanjian. Satu janji atau satu perjanjian. Maka lan tidak sekali-kali yukhlifu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' depan dia tak mudhari'. Ia menyalahi baris dhamma tambah Oleh Allah. oleh Allah ahdahu. Ahda baris fathah tambah akan ahda janji. Ini tambah sebab dia frasa nama bagi hunya. Baginya. Menunjukkan Allah punya lah. Ni Allah suruh tanya macam tu.
Tak ingat kata sendi. Atau taquluna, kamu semua. Siapa? Atau kamu semua, kamu mengatakan ala atas Allah ma Bagi tambah bagi tengok ada apa? MFB jadi tambah bagi akan. Bagus. Akan ma isim warna hitam. Apa yang good? La tidak tidak. Bukan janganlah tapi tidak. Tidak ta'lamuna. Kamu. Yes. Kamu mengetahui ataupun ketahui. Okey, kita zoom out dan kita baca balik semula. Jadi, balik semula. dan telah berkata oleh mereka, tidak sekali-kali ia menyentuh akan kami oleh neraka itu, kecuali dalam beberapa hari yang tertentu. Katakanlah oleh engkau. Jadi kat sini, maknanya dia orang ni kata macam ni. Apa mereka kata? Okey, ni saya buat ni, apa? Open inverted commas. Ni tutup. Dia orang kata ni dakwaan mereka. Kalau kita masuk neraka pun sekejap je. Kita orang tak akan kena masuk neraka pun. Kalau masuk pun tak apa, sekejap. Dia kata tak apa tu. Lepas tu Allah tanya, Kul, katakanlah oleh engkau, adakah telah mengambil oleh kamu di sisi bagi Allah akan satu perjanjian? Jadi ada huruf ni, ada huruf istifham tu, makna bila kita baca tu kita inflect kan, ada inflection dalam suara kita. Jadi, adakah kamu buat, dekat sini sebenarnya tanda soalan tu. Jadi, maka lan tidak sekali-kali ia menyalahi oleh Allah akan janji baginya. Boleh lagi satu kali soalan. Atau ini pun sama juga soalan ni. Kamu sedang mengatakan atas Allah akan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi macam itulah soalan. Jadi kita nampak. Betul kan? Jadi ayat ni maksud dia macam mana? Orang ni ada setengah orang manusia ni, ada mereka ni mendakwa bahawa kalau mereka mereka tak akan masuk neraka. Dan kalau mereka masuk neraka pun sekejap sahaja. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka tu, mana ada janji? Ada tak kamu buat janji dengan Allah? Nama kamu ada tak masuk dalam Quran ni? Cakap kita lah. Ada tak nama kita masuk dalam Quran ni? Yang kita ni, okey, garanti masuk syurga. Ada? Tak ada. Ada tak nama kita masuk neraka juga? Garanti masuk neraka pun tak ada juga. Jadi kalau yang kita ada, supaya kita jelas yang kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, sentiasa minta ampun, dan juga kita jangan rasa complacent, rasa selesa, rasa selamat dengan azab Allah. Kerana sebab kita cakap macam tu lah sebenarnya kadang yang tu masuk neraka. Allah kira. Jadi sebab apa? Kamu ni sekarang bercakap Allah tu tak pernah mungkiri janji. Jadi bila Allah buat janji dengan kamu yang kamu ni tak akan masuk neraka? Macam tu. Bila Allah buat janji dengan kamu, kalau kamu masuk pun sekejap je. Ataupun sebenarnya sekarang ini kamu sedang bercakap tentang Allah dalam keadaan kamu tak tahu apa yang kamu katakan. Kat situlah. Jadi kita pun bila baca macam ni, alamak, kita dulu selalu rasa macam tu kan? Kita rasa kita dah Muslim, kita dah selamat. Tapi kenapa ayat Allah ajar kita supaya jangan syirik tu selalu kita jumpa? Jangan syirikkan Allah. Macam tak reti-reti ke? Kenapa kena baca surah Fatihah tu 17 kali sehari? Kenapa? Jadi kita pun kenapa Allah bagi kita ringkasan ni suruh kita baca? Dekat situlah sepatutnya kita sekarang ni kita nampak okey tujuan kita Allah ciptakan kita ni supaya jadi hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji kita pada Allah. Jadi kita tunaikan janji tu. Prioritize Quran ini dalam hidup kita. Dan kita akan jadi orang yang terbaik. Iaitu Nabi kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu ilmu yang paling bermanfaat. Kalau kita mati, ilmu yang bermanfaat ni, ini Quran ni,
kita akan menerima hasilnya. Maknanya itulah saham kita yang kita akan terus meraih ganjaran tidak putus-putus tu sampailah kita mati. Tapi dengan syarat tu kita ni bukan sekadar lip service. Kita bukan sekadar retorik, kita belajar teori je. Tapi praktiknya kat mana? Dekat situlah kita kena buat. Kalau tidak, mungkin kita ni, Allah kata tu, mereka hendak menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali akan diri-diri bagi mereka dan tidak mereka sedar. Boleh kita cuba buat ya. Semua dia diam ni kenapa? Sabar sini. Sabar sini. Takut Sedang muhasabah kita diri. Muhasabah. Jadi maksudnya sekarang ni kita mesti bila kita belajar kan macam tadi tu, maknanya kita dah ada sedikit kemahiran. Saya pergi ke ayat lain pun ramai sebenarnya dah boleh sebut dah. Jadi kat situ anggap ya Allah bersyukur, kita bersyukur alhamdulillah binikmatihi allazi binikmatihi tatimmus salihat. Dengan sebab tu kita dah kita dapat berapa banyak huruf kalau kita nak kira, kita baca lagi dengan terjemah lagi, berapa huruf dalam Al-Quran ni. Setakat ni je kita dah buat berapa. Maknanya kita boleh nak menghitung tu. Jadi kita sibukkan diri kita dengan Quran. Hari minggu depan saya masih ada lagi hari Isnin dengan Selasa sebelum cuti raya. Jadi kalau ada siapa nak buat semakan, walaupun satu ayat, walaupun satu muka, walaupun setengah, bagi tahu supaya boleh bagi tahu Nisrin, boleh bagi tahu saya supaya kita boleh aturkan masa yang paling sesuai sebelum kita bercuti raya. Habis raya esok kita boleh. Mungkin saya expect lah habis raya ni mesti ramai yang banyak lah sikit. Dah cuti, dah boleh makan, dah tak ngantuk sangat. Alah, ada open house pula. InsyaAllah. Jadi macam itulah ya. Jadi tak banyak kita terjemah. Macam kelas yang tadi tu dia dapat muka surat 3 tu sebab dia datang ekstra lah. Maknanya datang sendiri dan buat sama-sama. InsyaAllah cuba buat. Dalam ni mungkin ada yang memang dah bersahabat. Jadi dah ada geng, sparring partner. Kalau siapa yang belajar dengan suami ke, dah ada juga sparring partner. Tidak, boleh buat study group. Ya. Buat ada. Baik. Jadi saya rasa untuk malam ni setakat ni dulu. Dan saya ambil kesempatan pada malam ni, malam yang terakhir lah kiranya sebelum kita bercuti ni. Untuk dan intensif Ramadan ni saya mengucapkan betapa besarnya hati saya. Maksudnya alhamdulillah saya bersyukur sangat pada Allah. Dan Allah menemukan kita di dalam arena ini. Maknanya dalam keadaan kita belajar Al-Quran ni. Pada saya inilah kedudukan, maknanya tempat yang paling baik untuk kita berada lagi dalam bulan Ramadan ni. Rasa sedih pula macam nak minggu depan dah tak ada kelas ke. Tu yang saya ajak juga tu. Marilah tak apa sebelum cuti. Jadi kita boleh lagi, masih lagi boleh teruskan. Dan saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum atas sumbangan, dukungan dan doa yang semua sahabat-sahabat Al-Quran ni telah titipkan untuk Al-Bayan dan juga untuk saya dan semua yang terlibat dalam kelas kita ni. Jadi dan Allah sajalah yang boleh membalas dan tentulah Allah sebaik-baik pemberi balasan. Jadi saya juga bagi pihak Cik Saziman, Akademi Al-Bayan, Cik Zulkafli, Nisrin dan admin WhatsApp, admin Zoom, semuanya memohon ampun dan maaf pada semua atas kekurangan daripada pihak kami dan juga segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada pihak saya sendiri. Maknanya sebagai mengajar. Jadi saya harap bolehlah Allah overlook kekurangan daripada kami dan juga sahabat-sahabat semua pun dapatlah memaafkan apa yang kurang, apa yang silap daripada pihak kami. Jadi di akhir kalam, aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
ومن دعاء لا يسمع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salam. Terima Terima kasih banyak Mister. Terima kasih banyak teacher. Terima kasih banyak atas sudi ajar. Kawan semua. Terima kasih kawan. Ambil tu apa Lily? Ha? Teacher. Kejap nak stop ke recording